Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar sekalian. Jadi hari ini mari kita bincang soalan nombor 13, kertas percubaan dari negeri Kelantan. Okey, mari kita sama-sama baca. Okey, soalan nombor 13 ini adalah soalan dalam bab penjelmaan 2. Diberi X ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, ini satu penjelmaan. Dan Y ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 22. Okey, ini penjelmaan yang kedua. Tentukan koordinat imej bagi titik 43 di bawah setiap gabungan penjelmaan berikut. Jadi kelas, kita kembali kepada konsep asas penjelmaan. Yang mesti ada objek di hadapan. Kemudian dia ada imej di belakang. Jadi kita buat satu jalan cerita di mana objek mengalami penjelmaan tertentu di sini dan akan muncul imej. Imej ini kita ibaratkan seperti bayang-bayang bagi objek ini. Okey, ini asas dia ya. Jadi di sini yang menjadi objek adalah titik 43. Yang ni objeknya. Alright kelas. Kita nak cari bayang-bayang bagi objek 43. Jadi tengok soalan pertama, Y2. Y kuasa 2, minta maaf. Okey, Y kuasa 2 ini bermaksud penjelmaannya adalah 2 kali Y. Y dan Y. Okey, kita bina jalan ceritanya. Di mana objeknya adalah titik 43. 43 mengalami, jalan ceritanya mengalami, ambil dari belakang dulu penjelmaan pertama Y. Kita akan dapat bayang-bayang pertama. Okey, kemudian mengalami sekali lagi penjelmaan Y. Kita akan dapat bayang-bayang yang kedua. Macam tu. Jadi kita kena cari bayang-bayang pertama dulu. Okey, bagaimana caranya? Untuk soalan ini, pelajar-pelajar boleh menggunakan kertas graf. Kita plot dahulu titik 43, kemudian kita lakukan penjelmaan Y 2 kali. Okey, ataupun pelajar-pelajar boleh guna atas catatan, pinjam sekejap pada soalan B di sini. Okey, kita tengok mana titik 43 yang pertama. Okey, titik 43 adalah di sini. 43. Okey, titik ini akan mengalami penjelmaan Y. Y ialah apa dia? Y ialah putaran 90 darjah arah lawan jam pada pusat 22. Okey, mana pusat putarannya? 22. Okey, di sini pusat putaran dia. Okey, diputar ke mana? Lawan arah jam. Ke arah inilah, lawan arah jam. Berapa darjah? 90 darjah. Jadi kita nak tahu 90 darjah tu macam mana kelas? Mudah saja. Okey, langkah pertama kita sambungkan dengan satu garisan ataupun garisan putus-putus antara objek dengan pusat putaran. Okey, kita tengok. Jarak antara titik objek dengan pusat putaran ini, kalau kita tandakan dia berada dalam 2 petak terbaring melintang. Okey, apabila diputar lawan arah jam 90 darjah, 2 petak yang terbaring ini dia akan menjadi menegak. Macam tu. Jadi di mana kedudukan garis yang menghubungkan objek dengan pusat putaran tadi? Okey, dia akan muncul di sini. Dalam 2 petak yang berdiri tadi. Barulah dapat 90 darjah. Ingat, kalau 90 darjah, 2 petak terbaring akan muncul 2 petak berdiri. Barulah dapat 90 darjah. Ini adalah bayang-bayang yang pertama. Iaitu koordinatnya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 4. Jadi, jawapan di sini adalah 1,
4. Okey, titik 14 ini bayang-bayang pertama, dia akan mengalami sekali lagi penjemaan Y, akan muncul bayang-bayang yang kedua. Bermaksud kita akan sambung lagi, yang ni akan diputarkan sekali lagi 90 darjah lawan arah jam. Okey, tengok asalnya adalah dua petak berdiri. Bila dia mengalami putaran 90 darjah lawan arah jam, dia akan terbalik semula. Bagaimana dua petak terbalik tu? Di sini. Jadi kita buat garisan putus-putus di sini. Barulah dapat sudut 90 darjah. Daripada berdiri dia terbaring semula. Okey, di sini kita akan dapat bayang-bayang yang kedua, iaitu koordinatnya adalah 0, 1. Jadi jawapan di sini adalah 0, 1. Okey, tulis di ruangan jawapannya. Okey, tulis di sini. Titik bayang-bayang yang pertama adalah 1, 4. Dan titik bayang-bayang kedua adalah 0, 1. Okey, seterusnya nombor A2. Okey, penjemaan yang terlibat adalah X kuasa 2, bermaksud X. Okey, masih lagi kita guna objek yang sama untuk kita lakukan penjemaan. Bina jalan cerita anak panah. Atas anak panah ini kita letak penjemaan yang terlibat. X yang pertama dari belakang ni. Okey, kemudian kita akan dapat bayang-bayang pertama, kemudian akan mengalami penjemaan kali kedua, masih lagi X, kita akan dapat bayang-bayang yang kedua. Okey, jadi kita akan sambung buat dalam satah cetisan tadi. Di mana titik 43? Okey, di sini. Okey, X ini apa? X ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X. Okey, kita kena bina dahulu paksi pantulan Y sama dengan X ni dahulu. Okey, Y sama dengan X, paksi pantulannya di mana? Okey, jika Y sama dengan X, bermaksud kalau Y 1, X pun 1. Kalau Y 1, X pun 1. Ataupun kita bina jadual nilai. Sekurang-kurangnya ada 3 titik. Kalau X1, Y1. X2, Y2. X3 pun Y3. Yang ni. Jadi apabila kita plot titik 1, 1 di sini. 2, 2 di sini. 3, 3 di sini. Seterusnya 4, 4 di sini. Bermaksud paksi pantulannya adalah yang membahagi macam ni. Ini paksi pantulan dia. Y sama dengan X. Okey, di mana titik 43 yang kita nak pantulkan tadi? Okey, pantulan ni ibarat cermin. Cermin satah. Okey, kalau objeknya di sini, bayang-bayang yang akan muncul adalah di sini. Ibaratnya kita melipat kertas, ia akan bertindih di sini. Jarak antara objek dengan paksi pantulan adalah sama dengan jarak antara paksi pantulan dengan bayang-bayang dia. Jadi kita akan dapat imej yang pertama adalah di sini. Koordinatnya adalah 3, 4. 3, 4. Jadi jawapannya yang mula-mula adalah 3, 4. Okey, sekali lagi bayang-bayang pertama ini akan mengalami penjemaan X, iaitu yang sama, penjemaan sama, pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, titik ini akan kembali terpantul semula ke titik asal. Bermaksud dia akan dapat semula titik 4, 3. Jadi di sini 4, 3. Okey, tulis di ruangan jawapan yang disediakan, iaitu 3, 4, kemudian 4,
3. Okey, soalan berikutnya B. Rajah menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Okey, tengok ABCD, EFGH, EFGH dan JKLM. JKLM dilukis pada satah catisan. EFGH ialah imej bagi JKLM di bawah penjelmaan P. Okey, pelajar-pelajar kalian, kita dah tahu yang ni. Dia bagi satu ayat. Jadi kita boleh tukar kepada jalan cerita dia. Okey, yang mana yang bertindak sebagai objek, yang mana bertindak sebagai imej. Okey, imej ini adalah bayang-bayang. Bermaksud EFGH ialah imej, maka yang ni adalah bayang-bayang dia. Bayang-bayang mesti berada di belakang sifat dia, bukannya di depan. Bermaksud JKLM ini ialah objeknya. Okey, kita bina jalan cerita, kita akan dapat JKLM objeknya mengalami penjelmaan. Atas ni penjelmaan apa? Penjelmaan P. Akan dapat bayang-bayang dia adalah EFGH. Okey, itu maklumat pertama. Manakala ABCD ialah imej. Okey, ABCD ialah imej, bermaksud yang ni bayang-bayang kedua. Bagi EFGH, ini adalah objek di bawah penjelmaan Q. Jadi kita bina jalan cerita yang kedua. Okey, objeknya adalah EFGH mengalami penjelmaan Q, akan dapat bayang-bayang A, B, C, D. Okey, kita dah dapat dua jalan cerita ni. Jadi, mudahlah bagi kita untuk mencari jenis-jenis penjelmaan yang ditanya oleh soalan. Huraikan selengkapnya. Penjelmaan P. Okey, penjelmaan P yang melibatkan jalan cerita yang mula-mula ni. Iaitu jalan ceritanya macam mana? JKLM mengalami penjelmaan P akan dapat bayang-bayang EFGH. JKLM bayang-bayangnya EFGH. Kita akan tengok disebabkan oleh apa antara 4 jenis penjelmaan. Sama ada 1, translasi, 2, pantulan, 3, putaran, 4, pembesaran. Kita akan semak satu persatu. Okey. Okey, JKLM adalah objek dan bayang-bayang dia ataupun imej adalah EFGH. Jadi kalau kita tengok di sini, dia mengalami pengecilan. Jadi bila melibat perubahan dari segi saiz, of course lah itu adalah penjelmaan pembesaran. Jadi yang 3 ini sudah salah. Okey kelas. Jadi kita tulis penjelmaan yang terlibat di sini adalah pembesaran. Pembesaran kita kena cari pusat dia. Pusat pembesaran 2 dan satu lagi kena cari skala faktor. Iaitu K dia berapa. Okey, bagaimana tu kelas? Okey, kita akan cari. Okey, mula-mula kita cari dahulu faktor skala pembesarannya. Okey, bagaimana faktor skala pembesaran dia? Okey, kita ambil salah satu sisi objek, iaitu kita ambil bahagian ni, JK. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit. Dan imej yang setara dengan JK adalah EF. Berapa? 3. Okey. Faktor skala pembesarannya, kita guna rumus faktor
skala, iaitu K sama dengan panjang imej bahagi dengan panjang objek. Panjang imej bahagi dengan panjang objek. Okey, ini formula dia. Okey, panjang imejnya adalah yang ni 3 bahagi dengan panjang objeknya adalah 6. Jadi pemudahkan kita akan dapat 1/2. Seterusnya kita cari pula pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran caranya adalah kita sambungkan bucu imej, contohnya F bucu imej yang setara dengan bucu objek, iaitu K. Semua bucu kita sambungkan. Okey, cuba tengok. Kita sambungkan dengan pembaris. Bucu I setara dengan bucu J. I imej, J objek. Kita sambungkan. L dengan G. Kita sambungkannya. Dan H dengan M. Okey, titik persilangan antara garis-garis yang kita hubungkan bucu tadi, sambungkan bucu tadi adalah merupakan pusat pembesarannya, iaitu berapa koordinat di sini? -6, 0. Jadi, kita lukis di bahagi. Kita tulis jawapan. Okey, pusat pembesarannya adalah -6, 0 dan skala faktor yang kita kira tadi adalah 1/2. Okey, kita dah cukup lengkap apa itu penjema api. Jadi kita tulis dengan satu ayat penuh di kawasan ataupun di ruangan jawapan. Bagaimana? P ialah okey, satu pembesaran pada pusat -6, 0 dengan faktor skala 1/2. Okey, selesai. Soalan seterusnya, B2. Huraikan penjemaan Q pula. Penjemaan Q dia melibatkan EFGH dan bayang-bayang yang kedua adalah ABCD, iaitu EFGH mengalami penjemaan Q akan dapat bayang-bayang ABCD. Kita kena cari apa yang menyebabkan EFGH yang muncul menjadi ABCD. Okey, tengok pada rajah. EFGH dia akan dapat bayang-bayang atau imejnya ABCD. Okey, disebabkan apa ni? Kita cek satu demi satu. Adakah translasi? Jika translasi, kalau bentuknya macam ni, yang terbalik macam ni, bila ia bergerak, ia akan dapat terbalik juga. Tetapi yang ni, dia akan betul semula. Jadi, translasi adalah salah. Okey, kemudian cek semula pantulan. Jika pantulan, kalau garisan ini berada macam ni, ataupun garisan yang paling pendek ini macam ini,
Bila dipantulkan di sini, kita akan dapat garisan yang pendek ini berada di bawah ni juga. Tapi di sini garisan yang pendek berada di atas. Jadi tak logik pantulan. Jadi salah. Kalau pembesaran pula, kalau kita tengok dari segi saiz, sama besar, tak ada perubahan. Jadi pembesaran juga salah. Jadi yang tinggal adalah putaran. Jadi sudah kita ketahui itu disebabkan oleh putaran. Okey, tulis dahulu. Okey, di sini EFGH muncul menjadi ABCD disebabkan oleh putaran. Putaran mesti ada sudut dia berapa darjah, arah dia dan juga pusat putaran dia pada koordinat berapa. Okey, kita tengok dulu sudut berapa darjah, tengok arah ke mana, pusatnya di mana. Okey. Okey, EFGH yang muncul menjadi ABCD disebabkan oleh putaran. Kita dah tahu kata kuncinya adalah putaran. Jadi kita nak cari pusat putarannya. Bagaimana? Langkah pertama, kita pilih dua bucu imej dan dua bucu objek yang setara, sambungkannya bina garis serenjang. Okey, contoh saya pilih F, bucu objeknya, dan bucu imejnya adalah yang setara adalah B, bukan C. B, hujung garis yang panjang 3 unit tu. Okey, kita sambungkan. Cari titik tengah, kosong. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 petak bahagi dulu. Sebahagiannya 1, 2, 3. Okey, di sini. Jadi bina garis serenjang. Kita boleh guna pembaris. Di sini garis serenjang adalah bersudut 90. Ini cara cepatlah. Macam tu. Bina garis serenjang. Okey. Okey. Garis serenjang yang pertama. Okey, cari satu lagi garis serenjang yang kedua. Okey, katakan kita ambil bucu G bagi objek dan imejnya adalah pada bucu C yang setara. Okey, sambungkannya. Sambungkan dengan garisan lurus. Okey. Oh, silap, bukan di sini ya. G, ya, titik G. Ini G. Berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Titik di tengah-tengah dia. Okey, bina garis serenjang sekali lagi. Untuk kali kedua. Okey, cuba tengok di mana titik persilangan antara dua garis serenjang ini. Ini garis serenjang pertama, yang ni. Ini garis serenjang yang kedua. Okey, saya labelkan ni. 1, ni 2. Mana titik persilangan dia? Garisan putus-putus ni. Okey, di sini kan. Bermaksud ini adalah pusat putarannya. Itu pada koordinat berapa? Okey, pusat putaran dia koordinat negatif 1, negatif 2. Jadi kita dah dapat pusat putarannya adalah negatif 1, negatif 2. Jadi kita tulis di okey, di sini pusat putarannya adalah negatif 1, negatif 2. Okey, kita tengok pula arah dan sudut putarannya. Okey, kalau kita tengok, ini adalah sudut putaran dia. Okey, dan ini adalah imej, yang ini adalah objek. Kalau kita tengok, kita sambungkan titik ini ke titik ini yang setara, kita akan dapat satu garis lurus. Bermaksud sudut putarannya adalah 180
darjah. Jadi ke arah mana dia putar? Lawan ataupun ikut. Jika 180 darjah, kita putar ikut arah jam pun betul. Lawan arah jam pun betul. Tak ada masalah jika 180. Okey, boleh faham kelas? Okey, seperti yang saya ajar tadi, putaran kan? Okey, kita tengok objek. GH setara dengan CD. GH garisnya terbaring. CD garisnya terbaring, bermaksud putarannya adalah 180. Kalau GH terbaring, CD menegak, barulah 90 darjah. Yang ni terbaring 180 darjah. Kalau EH menegak, yang setara dengan DA menegak, 180 darjah. Maksudnya kedudukannya kekal. Garis ini kedudukannya kekal, terbaring ataupun menegak. Jadi kita dah tahu sudut putarannya adalah 180 darjah. Arahnya lawan arah jam pun boleh, ataupun ikut pun boleh, ikut arah jam. Okey, kita dah dapat 1, 2, 3 maklumat, ketiga-tiga maklumat. Jadi bolehlah kita tulis dengan satu ayat penuh, iaitu Q ini adalah satu putaran 180 darjah lawan arah jam. Boleh juga, ataupun tak nak tulis pun tak apa, tulis ikut arah jam pun betul, pada pusat -1, -2. Okey, itu saja. Okey, soalan seterusnya kelas C. Diberi luas kawasan berlorek adalah 60 cm persegi. Hitung luas dalam cm persegi JKLM. Okey, kita kena pasti dahulu JKLM ini adalah objek atau imej. Okey, kalau kita rujuk pada jalan cerita yang kita buat tadi, JKLM ini adalah objek. Bermaksud soalan ini dia mahu luas objek. Okey, kita rujuk kembali rajah. Kita tandakan 60 cm ini di mana? Okey, 60 cm itu adalah kawasan berlorek. Kawasan berlorek adalah yang ni. Di tepi trapezium EFGH dan di dalam JKLM. Kita tandakannya 60 keluasan dia. Okey, luas EFGH kita tidak tahu kan? Jadi kita letak satu pun boleh ubah, iaitu kita letaklah X. Yang ni kita letak X. Bermaksud luas JKLM ialah X tambah 60. Dan luas EFGH ini adalah imejnya adalah X. Okey. Jadi untuk soalan ini, kita kena ingat rumus Lick law. Apa itu Lick law? Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, kita cari dahulu luas imej. Luas imej tadi adalah luas EFGH. Okey, yang ni luas imej EFGH X. X sama dengan K ini adalah faktor skala pembesaran.
yang kita dah cari tadi, iaitu berapa faktor skala di sini? 1/2. 1/2 ada kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas objek adalah luas JKLM. Okey, tengok pada rajah mana JKLM. Luas JKLM adalah yang ni, termasuk luas X dan luas kawasan berlorek. Bermaksud luas JKLM adalah X tambah 60. Jadi luas objek adalah X tambah 60. Okey, kita pemudahkan yang ni. X sama dengan 1/4 darab X tambah 60. Okey, kita pemudahkan lagi. 4 ini alih ke kiri, dia akan jadi darab. Kita akan dapat 4X sama dengan, jadi darab 1 kita akan dapat X tambah 60. Alihkan X, asalnya tambah, bila alih jadi tolak. 4X tolak X dapat 3X sama dengan 60. Alihkan 3, asalnya 3 darab X, bila alih kita akan dapat bahagi. 60 bahagi 3 kita akan dapat 20. Jadi X itu adalah 20. Okey, X ini adalah 20. Jadi luas JKLM adalah 20 tambah dengan 60. Okey, oleh sebab itu, jadi luas JKLM sama dengan 20 tambah 60, iaitu 80 cm persegi. Okey, kita akan tulis di ruangan jawapan. Okey, kita akan tulis di sini ya, pengiraannya. X sama dengan 1/2 kuasa 2 darab X tambah 60. Jadi kita akan dapat di sini 3X sama dengan 60. X sama dengan 20. Jadi luas JKLM ialah 20 tambah 60 sama dengan 80 cm persegi. Okey, itu saja untuk soalan bab penjelmaan 2. Jadi kita boleh ulang-ulang jawab untuk mudah ingat. Sekian, terima kasih.